Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kisah peperangan Ahzab. Ketika umat Islam berada dalam keadaan darurat, tiba-tiba berlaku pengkhianatan dari orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang telah pun berjanji dengan Rasulullah SAW untuk bersama-sama dalam keadaan yang seperti ini, sebagaimana disebut di dalam perjanjian membentuk negara Islam, yakni Piagam Madinah. Perkara ini berlaku apabila pemimpin Bani Nadir yang sangat jahat, iaitu Huyai bin Akhtab, datang menemui pemimpin Bani Quraidah, Ka'ab bin Asad Al-Qarazi. Pada mulanya, Ka'ab tidak mahu membuka pintu rumahnya kepada kawannya itu kerana takut melanggar perjanjian. Sebagaimana kita baca dalam Piagam Madinah, Piagam Madinah ini melibatkan masyarakat majmuk, orang Islam dan orang bukan Islam. Dan Nabi kita SAW telah berjaya mendirikan negara Islam dengan mengumpulkan masyarakat majmuk yang berlandaskan kepada kekuatan umat Islam, kemudian mengajak orang bukan Islam ikut serta dalam menegakkan negara itu. Walaupun dalam keadaan orang Islam adalah minoriti, bilangan kecil, orang bukan Islam adalah majoriti, jumlah lebih besar dibandingkan orang Islam semuanya dengan orang bukan Islam yang terdiri daripada orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan orang-orang musyrikin, penyembah berhala yang belum masuk Islam. Apalagi kalau dicampur dengan orang-orang Kristian di Najran, jumlah mereka berlipat kali ganda. Tetapi orang-orang bukan Islam itu berpecah sesama mereka, bahkan berperang antara kabilah dengan kabilah, Yahudi dengan Yahudi, musyrikin dan musyrikin, Kristian dengan Kristian, berlawan sesama mereka. Dan Nabi SAW mengambil langkah menyatukan umat Islam. Umat Islam disatukan dahulu, dicampur orang Islam Muhajirin yang datang dari Mekah, Ansar, Aus dan Khazraj yang dahulunya berperang di masa jahiliah. Bila masuk Islam mereka bersaudara. Dicampur sama orang-orang Arab yang lain yang masuk Islam, tanpa mengira mereka itu orang baik, orang jahat, campur semua nak menyatukan orang Islam. Bukan orang munafik dimasuk sama dengan orang Islam juga, nak meramaikan jumlah orang Islam. Ini politik yang diambil oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan kita ambil orang baik-baik saja, orang jahat buang, nak baik-baik je. Nabi campur semua, termasuk orang Badui yang kecil dalam masjid, dicampur sebagai orang Islam semua sekali, kerana nak meramaikan jumlah orang Islam untuk menghadapi orang bukan Islam yang lebih besar. Ini kena faham, kena reti apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam menguatkan orang Islam. Hari ini macam mana? Duk balah mazhab, balah kaum, balah puak sama-sama Islam sendiri. Orang Yahudi bersatu. Orang Yahudi yang jumlahnya 30 juta tak mampu dihadapi oleh orang Arab 200 juta. Kerana apa? Berperang. Orang Islam berperang.
Ini lain dengan apa yang Nabi buat. Nabi satu bukan orang Islam. Berhenti dulu perbezaan-perbezaan ini. Sama orang Islam. Tak ambil kira lah. Hak kecil dalam masjid macam-macam ni. Yang menyediakan maksiat. Dia orang Islam masuk jumlah semua sekali. Dibandingkan dengan orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Yang berperang sesama mereka. Bila orang Islam bersatu, orang bukan Islam berpecah, orang Islam ada kekuatan. Dan mereka menerima orang Islam menjadi pemimpin memerintah negara. Ini strategi yang ambil Nabi kita Muhammad SAW yang kita kena faham. Ini tak ada dalam kitab Musalli, bab semayang, tak ada. Dalam bab puasa zakat, tak ada. Kita kena baca dalam sirah Nabawiyah. Kena baca dalam sirah Nabi. Apa yang Nabi buat ini. Orang Yahudi termasuk dalam kalangan yang berjanji dalam piagam Madinah. Tiba-tiba Bani Qainuqa sudah khianat. Pergi ke Mekah berpakat dengan pemimpin musyrikin Mekah dan Ghatfan, bergabung menubuhkan bala tentera Ahzab untuk menyerang Islam. Bila mereka gagal untuk masuk ke Madinah kerana parit-parit yang digali, lalu mereka mencari jalan untuk menembusi pertahanan orang Islam. Di antara yang mencari orang bukan Islam yang bergabung dengan Nabi. Di antaranya ialah Bani Quraidah yang masih berada di Madinah. Lalu pemimpin Bani Nadir, salah seorang pemimpin Ahzab yang bernama Huyai bin Akhtab, menemui Ka'ab bin Asad Al-Qurazi daripada Bani Quraidah. Quraidah, Al-Qurazi, bukan Al-Qurazi, Al-Qurazi patutnya. Q Al-Qurazi. Memujuk Ka'ab bin Asad Al-Qurazi supaya melanggar perjanjian. Pada permulaannya Ka'ab bin Asad takut nak langgar perjanjian. Setelah dipujuk, dirayu dan diberi perangsang dengan kekuatan bala tentera Ahzab yang sedang berkumpul berhampiran Uhud, maka Ka'ab pun bersemangat untuk bersama-sama menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia beritahu jumlah bala tentera Ahzab 10,000. 10,000 orang Islam ramai mana sangat. Kamu kena ikut aku lah. Maka pemimpin Bani Quraidah ini pun belot mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bermulalah gerakan khianat daripada Bani Quraidah. Ianya disedari oleh ibu saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Safiyah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anha, ibu saudara Nabi yang termasuk dalam sahabiyah yang berhijrah Madinah, yang menyedari gerak-geri orang Yahudi ini, yang berlindung bersama-sama beberapa orang muslimat dalam kawasan kota Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu yang sudah terlalu tua. Hasan bin Thabit ialah penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sastrawan, penyair yang terkenal, yang panjang umur 60 tahun di zaman jahiliyah, 60 tahun di zaman Islam. Umur dia 120 tahun. Panjang umur dia. Dia sudah tua, tak boleh pergi berperang, duduk dalam kota dia, di mana ibu saudara Nabi Safiyah radhiyallahu anha duduk dalam kota Hasan bin Thabit, di mana ada orang Yahudi di luar kota dengan menunjukkan tanda-tanda yang tidak baik. Ada gerakan orang Yahudi menunjukkan tanda yang tidak baik, yang mengancam keselamatan. Lalu mereka memberitahu kepada Hasan untuk bertindak membunuh Yahudi itu
kerana menyadari bahawa Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain sedang menghadapi musuh yang lebih besar. Puak muslimat mengadu kepada Hasan bin Sabit melalui ibu saudara Nabi. Pelik orang Yahudi ni, kena bertindak tak boleh ni. Menandakan bahawa mereka nak belot. Mengadu kepada Hasan. Hasan menjawab, demi Allah, kamu pun tahu bahawa bukan aku orangnya yang boleh bertindak untuk menentangnya. Kamu nak tengok aku ni tua dah orang nak bangun. Takkan nak suruh aku lawan, nak bangun pun tak gerak. Kata Hasan bin Sabit kepada Safiyah radhiyallahu anha. Lalu Safiyah radhiyallahu anha mengambil kayu dan memukul Yahudi itu sehingga mati. Lalu muslimat bertindak sendiri. Safiyah ambil kayu katok Yahudi, mati. Yahudi yang nak mengintip. Menandakan muslimat terlibat di dalam peperangan Ahzab. Mengikut hukum Islam, jihad dalam suasana orang Islam kuat adalah fardu kifayah. Jihad fardu kifayah. Suasana orang Islam kuat, suasana yang tidak darurat, fardu kifayah. Ini mengikut hukum fiqh. Kita orang kampung ni fardu kifayah tak lebih daripada sembahyang mayat. Sembahyang orang mati je fardu kifayah, sekadar tu je. Bab jihad, bab apa tak ada, tak erti, tak berdalil ni. Hang kena baca ni, kena faham. Bila musuh sudah berada dalam negeri, maka jihad menjadi fardu ain. Fardu ain atas tiap-tiap lelaki dan perempuan. Di masa darurat ini, anak tak perlu izin ibu bapa. Isteri tak perlu izin suami. Yang berhutang tak perlu izin piutang. Bila sudah menjadi fardu ain. Fardu ain, suasana dalam keadaan darurat. Di sini muslimat memainkan peranan, membunuh Yahudi hingga mati. Kemudian dia masuk ke dalam kota dan memberitahu Hasan bin Sabit, pergilah ambil barang-barangnya, kerana aku orang perempuan tidak tergamuk melakukannya. Dia ambil barang dia. Ini hukum barang-barang orang bukan Islam di medan perang. Bila sudah dibunuh, mati, maka barang-barang dia boleh diambil, boleh dirampas, boleh diambil. Kata Safiyah, kami tak boleh kena lari lah, tak boleh. Orang lelaki dah kena diambil. Kata ke Hasan. Hasan menjawab, aku tidak berhajat kepada barang-barangnya. Kata Hasan, aku tak nak barang tu, tak padang lah, aku dah urut. Tak nak. Tindakan ibu saudara Rasulullah SAW ini memberi kesan yang baik di pihak Islam, di mana apabila orang-orang Yahudi melihat mayat rakannya, mereka menjadi takut kerana mereka menyangka ia dibunuh oleh tentera Islam, bukannya orang-orang perempuan. Orang Yahudi tengok mayat kawan dia mati, dia tak tahu orang puan dia bunuh. Dia ingat ada bala tentera. Bala tentera Islam ada ni, tak boleh main ni. Menyebabkan mereka takut. Lalu mereka berundur dan bertindak untuk menolong bala tentera Ahzab secara diam-diam, tak berani terbuka. Menolong secara senyap, secara diam-diam. Di antaranya ialah dengan cara menghantar bantuan melalui 20 ekor unta, tetapi berjaya dirampas oleh bala tentera Islam. Menyeluduk makanan, menyeluduk senjata pada tentera Ahzab dengan menggunakan 20 ekor unta. Unta ni macam lori lah zaman sekarang, kenderaan besar untuk membantu, dengan makna jumlah yang besar. 20 ekor unta tu bukan sikit. Apabila berita pengkhianatan ini sampai ke pengetahuan Rasulullah SAW, lalu dia ambil tindakan segera untuk menyiasat terlebih dahulu dengan menghantar rombongan penyiasat yang terdiri daripada Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah,
Abdullah bin Rawahah dan Khawat bin Jubair radhiyallahu anhum. Ini sahabat yang ditugaskan untuk mengintip dan menyiasat dengan memberi arahan, jika benar mereka khianat, hendaklah diberitahu kepadaku secara rahsia. Kalau mereka khianat, beri maklumat padaku secara rahsia, jangan terbuka. Kerana kita nak lawan musuh yang lebih besar. Jangan habis masa duk lawan hak ni pula. Cuma kita berjaga-jaga saja. Ini kebijaksanaan Nabi kita SAW. Jangan gempar. Dia hantar rombongan untuk mengintip. Setelah mendapat maklumat, jangan bertindak lagi. Jangan umum. Maklumat rahsia. Dan bahasa yang tidak dipahami oleh orang lain. Gunakan bahasa isyarat, bahasa kod yang tak dipahami oleh orang lain, bukan bahasa yang terbuka. Jika mereka sebenarnya masih setia, maka umum kalah kepada orang ramai. Kalau mereka ni setia, berita itu tak betul, beritahu pada orang. Kalau berita itu betul, mereka khianat sungguh, rahsiakan. Setelah mereka menyiasat, didapati benarlah bahawa Yahudi Bani Quraidah itu telah mengkhianati janji. Bila siasat betul, sungguh mereka sudah menyeleweng, sudah khianat. Lalu mereka melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, Adhal dan Qarah, wahai Rasulullah, beritahu ke Nabi Rasulullah, Adhal dan Qarah. Apa makna dia? Yakni mereka mengkhianati seperti kabilah Adhal dan Qarah yang telah mencetuskan peristiwa Ar-Raji', membunuh qari yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebut perkataan Adhal dan Qarah, dua perkataan saja. Nabi faham. Adhal ni, Qarah ni dua kabilah yang pernah mengkhianati Nabi. Orang ramai banyak tak faham. Apabila mendapat berita ini, Rasulullah SAW terus mengambil langkah baru di antara pengawal, di antaranya pengawal untuk menjaga keselamatan kaum muslimat dan orang-orang Taif di Madinah, di samping memberi perangsang janji kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi melantik sahabat-sahabat untuk menjadi pengawal. Menjadi pengawal muslimat dan kawasan yang lemah untuk jaga keselamatan, tidak berperang. Dan menyebarkan maklumat kemenangan yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beri semangat pada orang Islam. Peperangan ini tidak berlaku pertempuran berhadapan secara bersama-sama, tetapi hanya berlaku pertempuran kecil. Perang Ahzab ni tak banyak perang terbuka, perang kecil-kecil saja, kerana musuh tak boleh masuk dengan sebab tarik yang digali keliling. Kebanyakannya menggunakan panah apabila musuh cuba menghampiri parit. Oleh itu tidak ramai yang menjadi korban, tak ramai yang gugur syahid. 6 orang muslimin gugur syahid dan 10 orang musyrikin berjaya dibunuh dalam peristiwa Ahzab ini. 6 orang saja mati. Kalau tengok jumlah tentera 10,000 yang datang menyerang, sudah tentulah ramai yang mati. Tapi oleh kerana tak banyak pertempuran berlaku, mati sikit saja, yang syahid sikit saja. Dalam peristiwa ini, tiba-tiba Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, pemimpin Ansar yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah tercedera kerana terkena panah musuh. Dalam perang ini, pemimpin Ansar Sa'ad bin Mu'adz cedera. Sa'ad bin Mu'adz ini kita akan baca kisahnya kemudian. Dan dia mati. Akhirnya pada masa dia mati, bergoncang aras. Bergoncang aras. Ini kehebatan dia. Ada orang yang bila mati aras bergoncang.
Ini hebat. Sa'ad bin Mu'adz ini. Kita baca. Dia dipanah oleh seorang musyrikin bernama Hibban bin Al-Ariqah. Saat yang mendapat kecederaan ini, tiba-tiba berdoa kepada Allah. Dia cedera. Dia berdoa, Ya Allah Tuhanku, Engkau maha mengetahui bahawa tiada seorang yang suka daripada aku untuk berjihad kerana-Mu, untuk menentang orang-orang yang membohongi-Mu, Rasul-Mu, dan menghalaunya. Ya Allah Tuhanku, aku menyangka bahawa Engkau akan menyelesaikan peperangan di antara kami dengan mereka, jika masih ada lagi baki peperangan dengan Quraisy. Panjangkanlah umurku sehingga aku dapat memerangi mereka lagi kerana-Mu. Jika Engkau menghendaki untuk menyelesaikan peperangan dengan mereka, maka binasakalah mereka dan jadikanlah matiku di dalamnya. Dan dengarlah, dan janganlah Engkau matikan aku sehingga aku dapat berpuas hati dengan tindakan terhadap Yahudi Bani Quraidah. Ini doa dia. Doa Sa'ad bin Mu'adz pada masa dia cedera. Berita pengkhianatan orang Yahudi Bani Quraidah sungguh berbahaya dan mencemahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan bersandar Nabi. Tiba-tiba dia bangkit dengan penuh semangat dan bertakbir serta bersabda, Allahu Akbar. Bergembiralah wahai muslimin dengan janji kemenangan dan pertolongan dari Allah. Allah Ta'ala memberitahu bahawa mereka akan menang. Bagaimana cara menang tu? Usahalah. Tapi kamu akan menang. Ini janji Allah. Janji adalah benar. Janji ini adalah wahyu daripada Allah yang benar. Seterusnya Rasulullah SAW berfikir untuk merancang sesuatu tindakan yang boleh membawa muslihat, yang menambahkan kekuatan dan menjamin kemenangan, iaitu dengan mengadakan suluh berdamai dengan salah satu kabilah yang menganggoti Ahzab, iaitu kabilah Ghatfan, melalui pemimpin mereka Uyainah bin Hisn dan Al-Haris bin Auf, dengan cara membayar kepada mereka 1/3 tamar Madinah supaya mereka menarik balik tentera Ghatfan daripada bergabung dengan tentera Ahzab. Nabi mencadangkan bersahabat dia berunding dengan pemimpin Ghatfan, salah satu puak yang terlibat tentera Ahzab musuh ni. Kita bagi kepada dia dalam Islam, kerana nak menyelamatkan Islam bukan rasuah. Kalau kerana kepentingan dunia jadi rasuah. Kerana Allah, ini tak termasuk dalam rasuah. Beri kepada musuh supaya mereka jangan bermusuh dengan kita. Nabi berjanji kepada pemimpin Ghatfan nak bagi 1/3 buah kemah Madinah. Sesungguhnya dilancarkan serangan ke atas pada tentera Quraisy. Tinggal Quraisy saja. Ghatfan kita halau dengan cara beri kepada dia 1/3 buah tamar. Cadangan itu terlebih dahulu diberitahu kepada dua pemimpin Madinah, iaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma. Tetapi kena beritahu kepada pemimpin Madinah, kerana Madinah ni kepunyaan penduduk Madinah. Mereka tuan punya kebun. Boleh ke tidak nak ambil 1/3 buah tamar dari kebun mereka? Memanglah orang Madinah rela. Kalau kerana Islam mereka sanggup buat apa. Tetapi kena tanya pemimpin dia, pemimpin Madinah, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma. Tetapi kedua-dua orang sahabat ulung tiba-tiba memberi jawapan yang mengejut dan membanggakan. Jawapannya ialah, kata Sa'ad bin Mu'adz, ini juga pandangan Sa'ad bin Ubadah, wahai Rasulullah, kalau perkara ini adalah perintah dari Allah kepadamu,
maka kami menerimanya dengan penuh taat dan patuh. Kalau ini wahyu daripada Allah, kami terima. Sanggup. Kalau perkara ini suatu cadangan yang boleh dibincangkan, ini satu cadangan, kita bincang. Sabda Rasulullah SAW, bahkan ini adalah suatu cadangan untuk kamu. Ini cadangan. Demi Allah aku mengemukakannya kerana aku melihat seluruh kabilah Arab berpadu untuk mengepung kamu dari segenap penjuru. Maka aku mahu memecahkan mereka bagi melemahkan mereka, kata Nabi. Aku buat begini supaya mereka berpecah, kerana seluruh kabilah Arab mengepung kita belaka. Biar dia berpecah. Kita beri kepada kabilah ni, dia lari, menyebabkan jadi berpecah, mengurangkan jumlah mereka. Lalu Sa'ad bin Mu'adz menjawab, wahai Rasulullah, kami dan mereka menganut syirik. Kami dulu kafir, kata Sa'ad bin Mu'adz, dan menyembah berhala. Kami dahulunya tidak beribadah kepada Allah dan tidak mengenalnya. Kami orang Madinah ni kafir, sama dengan Ghatfan, sama-sama sembah berhala. Di masa itu, kata Sa'ad bin Mu'adz, masa kami kafir dulu, mereka tidak boleh memakan buah tamar kami kecuali apabila mereka menjadi dhif, tetamu kami, atau mereka membelinya. Masa kami kafir dulu, kami tak beri buah tamar ke pupuk ni, kecuali bila mari terjadi tetamu atau kami jual. Beri saja tak ada, kata Sa'ad bin Mu'adz. Adakah sekarang setelah Allah memuliakan kami dengan Islam, memberi hadiah kepada kami dan menguniakan kemuliaan dan kekuatan kepada kami denganmu dan dengan Islam, Allah Ta'ala beri hadiah pada kami dengan Islam, dengan Rasulullah, kami jadi mulia. Adakah kami memberi harta kami kepada mereka pula? Pada masa kami Islam nak beri harta kepada mereka, masa kami kafir pun kami tak beri, kata Sa'ad bin Mu'adz. Demi Allah, kami tidak berhajat untuk melakukan perkara ini. Demi Allah, kami tidak mahu memberi kepada mereka malaikan pedang-pedang kami, sehingga Allah menentukan keputusannya dalam peperangan di antara kami dan mereka, kata Sa'ad bin Mu'adz. Satu jawapan yang penuh semangat. Bukan ambil semua nak beri pedang. Nak beri pedang, biar Allah yang menentukan, kata Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah SAW bersabda, terserah kepada kamu untuk memutuskan perkara itu. Lalu Sa'ad bin Mu'adz mengambil surat perjanjian damai yang dicadangkan dan memadamkan tulisannya. Dia ambil surat cadangan itu, dia padam tulisan dengan tangan dia. Itu masa dia dalam keadaan cedera. Kemudian dia berkata, biarlah mereka melakukan tindakan mereka kepada kita, kata Sa'ad bin Mu'adz. Dengan penuh semangat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan pertolongannya dengan berlaku suatu perkara yang menjadi punca kelemahan musuh, yaitu apabila seorang yang bernama Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Ashja'i radhiyallahu anhu dari kabilah Ghatfan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, salah seorang daripada musuh daripada Ghatfan, nama dia Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Ashja'i, datang bertemu dengan Nabi. Dia daripada musuh daripada Ghatfan, berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah menjadi Islam dan kaum saya tidak mengetahui perkara ini. Sebenarnya saya masuk Islam dah, wahai Rasulullah, kaum saya tak tahu, saya sembunyikan. Maka perintahkanlah kepada saya apa-apa sahaja yang Rasulullah mahu. Suruh saya buat apa, wahai Rasulullah, saya buat sesuatu. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, awak adalah seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan mereka. Dia ni orang yang berpengaruh, pemimpin, bukan sembarangan. Maka pergilah untuk melepaskan kami daripada musuh sekadar kemampuanmu.
Peperangan itu adalah tipu daya, kata Nabi. Mugilah tipu ke mana pun, kata Nu'aim. Peperangan adalah tipu. Dibenarkan tipu dalam peperangan ni. Membegilah. Dasar beritahu ke orang masuk Islam. Yang beritahu. Masuk dalam kawasan musuh. Lalu secara diam-diam Nu'aim menemui pemimpin Yahudi Bani Quraidah. Kerana dia juga pernah berkenalan dengan mereka sejak zaman jahiliyah. Lalu dia memberitahu kepada pemimpin Yahudi itu perkara yang menimbulkan keraguan terhadap Quraisy dan Ghatfan. Katanya, nanti kalau berlaku perkara yang tidak baik, Quraisy dan Ghatfan boleh pulang ke negeri mereka, maka tinggallah Bani Quraidah menjadi sasaran. Guna apa mukawang puak-puak ni? Dia temu pemimpin Yahudi. Habis perang ni, puak-puak ni balik, mu tinggal sini. Mu nak kawan sangat puak-puak ni. Ini pergi cocok. Lalu cakapnya diterima oleh pemimpin Yahudi itu. Kemudian dia datang berjumpa pula dengan pemimpin Quraisy dari Mekah dan memberitahu orang-orang Yahudi itu tidak boleh dipercayai. Orang Yahudi tak boleh percaya. Beritahu ke ini pula. Dan memberitahu perkara ini untuk memberi nasihat secara ikhlas. Aku bila nasihat ni ikhlas. Ikhlas ni Tuhan. Bukan manusia tahu. Cakaplah aku mana pun. Kemudian Nu'aim pulang pada kabilah Ghatfan yang tadi dia berkalangan keluarganya sendiri dan memberitahu tentang orang-orang Yahudi yang tidak boleh dipercayai. Langkah ini telah membawa kepada perpecahan di kalangan Ahzab, menyebabkan tak percaya antara satu sama lain. Dan dikuatkan lagi apabila orang-orang Yahudi tidak bersungguh-sungguh untuk memberi sumbangan bala tentera kepada keperluan peperangan seperti yang dijanjikan. Orang Yahudi pun berhenti kerana tindakan yang dia ambil dahulu tadi. Perkara ini menyebabkan Abu Sufyan sangat marah. Abu Sufyan ialah pemimpin tertinggi tentera Ahzab. Sangat marah. Dan kemarahan Abu Sufyan menyebabkan Yahudi tidak percaya pada Quraisy, dan begitu juga hubungan di antara Ghatfan dan orang-orang Yahudi. Maka ternyatalah seperti yang diberitahu oleh Nu'aim, kaum muslimin berdoa kepada Allah. Dalam masa yang sama orang Islam berdoa, Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Ini doa sahabat Nabi pada masa Ahzab. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah keselamatan diri kami dan amankanlah hati kami dari rasa takut. Ini doa sahabat pada masa berlaku Ahzab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Nabi juga berdoa, Allahumma munzilal kitab sari'al hisab, Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Ya Tuhanku yang menurunkan kitab, lagi segera perhitungannya, ya Allah, binasakalah mereka. Ini doa Nabi pada masa Ahzab. Doa Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman itu dimakbulkan apabila tentera Ahzab menjadi porak-poranda di kalangan mereka. Berpecah tentera Ahzab. Allah menurunkan bala tentera malaikat yang menghancurkan hati mereka. Mari malaikat membisikkan hati dan hati mereka. Dan tiupan angin yang kuat serta sejuk sehingga melingkupkan khemah-khemah dan periuk-periuk mereka. Mari ribut pula, ribut sejuk, menyebabkan khemah tercabut, puyuk-puyuk terbalik. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu menceritakan satu peristiwa yang menarik pada malam Ahzab ini. Pada malam yang sangat sejuk itu, kata Huzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW telah selesai sembahyangnya. Selesai sembahyang, tiba-tiba baginda berpaling kepada para sahabat yang berada di sisinya dengan bersabda, siapa di kalangan kamu yang sanggup pergi ke tempat musuh untuk melihat apa yang berlaku di kalangan mereka, kemudian kembali semula memberitahu apa yang berlaku, kerana aku telah menerima
Aku telah meminta kepada Allah supaya dia menjadi temanku di syurga, kata Nabi. Nabi paling ke sahabat-sahabat dia. Sahabat dia, kalangan kamu yang sanggup masuk dalam musuh. Masuk dalam musuh senyap-senyap, tengok saja apa mereka buat. Lepas tu balik semula beritahu. Aku doa pada Allah Ta'ala, orang ni dengan aku dalam syurga, kata Nabi. Siapa dia? Tiba-tiba semuanya terdiam. Diam belaka. Mungkin terlalu gerun, lapar dan sejuk. Takut pun ada, gerun pun ada, sejuk pun ada. Menyebabkan senyap, tak jawab. Diam belaka. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Huzaifah, kata Rasulullah, supaya menjalankan tugas yang berat ini, mungkin pergi. Kata Huzaifah cerita, mungkin pergi dengan bersabda kepadanya, wahai Huzaifah, pergilah ke tempat mereka, lihat sahaja apa yang berlaku, jangan bertindak apa-apa, kemudian kembali semula memberitahu kepadaku. Mungkin pergi. Nabi kata Huzaifah, mungkin pergi. Pergi tengok saja, jangan bertindak. Huzaifah Al-Yaman radhiyallahu anhu menjalankan tugasnya di malam yang gelap gelita dan terlalu sejuk. Dia menembusi kawasan musuh sehingga berada di khemah pemimpin tentera Ahzab tanpa disedari oleh mereka. Dapat masuk dalam khemah. Dia menyelinap masuk dalam khemah. Tiba-tiba Abu Sufyan bercakap di tengah gelap itu, pelita tak ada, padam. Abu Sufyan bercakap, tiap-tiap orang memberitahu siapa yang berada di sisinya. Tiap-tiap orang kena beritahu siapa ada dekat dia. Siapa ada dekat dia kena beritahu. Kena beritahu, kerana gelap tak kenal siapa dia. Kena beritahu nama siapa dia sebelah dia, kena beritahu. Kata Abu Sufyan, tiap-tiap orang memberitahu siapa yang berada di sisinya. Lalu Huzaifah cepat bertanya orang yang di sebelah kanannya. Tanya orang duduk sini. Lalu orang itu menjawab, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah kafir lagi masa itu. Muawiyah tak Islam lagi. Hak sebelah dia Muawiyah. Dan dengan segera dia bertanya orang yang di sebelah kirinya. Orang itu menjawab dengan segera, dia Amr bin As. Orang ni pun akhir masa Islam juga, masa itu kafir lagi. Dia tahulah nama duduk sebelah dia ni. Dengan cara itu dia berjaya melepaskan diri. Dia selamat. Dia boleh beritahu siapa dia duduk sebelah dia. Lalu Abu Sufyan memberi ucapan bahawa dia tidak sanggup menunggu lama dalam keadaan Yahudi mungkir janji. Dan angin yang begini kuat mengganggu khemah-khemah dan melingkupkan periuk-periuk, lebih baik pulang saja, kata Abu Sufyan. Huzaifah menceritakan, aku nampak Abu Sufyan dengan jelas menunggang untanya yang masih terikat. Kalau tidak kerana pesanan Rasulullah SAW, nescaya aku mengambil pedang untuk membunuhnya, kata Huzaifah. Aku gerak-gerak nak bunuh dia, tapi Nabi pesan, tak boleh bertindak. Aku tak buat apalah, ikut pesanan Nabi. Kalau tidak, sedang molek aku nak bunuh dia, boleh masa itu. Setelah menjalankan tugasnya, Huzaifah pulang ke markah tentera Islam untuk menceritakan perkara yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya seperti apa yang didengar oleh Huzaifah, di mana pada malam itu tentera Ahzab pulang dengan membawa kegagalan dan kekalahan. Setelah mendapat laporan bahawa tentera Ahzab telah berundur, maka Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum pulang ke Madinah. Peristiwa Ahzab berlaku pada bulan Syawal sehingga bulan Zulqa'dah tahun yang kelima selepas hijrah. Peristiwa ini berlaku tahun yang kelima hijrah, bulan Syawal sehingga awal Zulqa'dah. Dan umat Islam mengulangi setiap takbir hari raya, wa hazamal ahzab wahdah. Allah membiasa Ahzab
dengan keesaannya. Wallahu a'lam.